Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna min 'ibadikal mukhlasin mukhlisin amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan bacaan umum kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita pertama sekali akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita di atas sebaik-baik keadaan, husnul khatimah. Moga-moga dapatlah kita pergi ke alam penuh ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung pengajian kita berkenaan dengan wuduk, walaupun kita dalam keadaan menghadapi ataupun umat Islam menghadapi fitnah yang sangat besar ataupun menghadapi ujian dan musibah yang sangat besar. Apabila saudara-saudara kita ditindas, dibunuh secara terang-terangan, dan seolah-olah kita umat Islam yang begitu ramai, yang kaya, yang boleh belanjakan duit billions ataupun trillions untuk bola sepak
membelanjakan gaji ataupun membayar gaji yang tidak masuk akal kepada para pemain bola, dan boleh berpesta, boleh mempunyai pangkalan tentera yang terbesar, pangkalan tentera Amerika yang terbesar, yang merupakan pembeli senjata-senjata Amerika yang terbesar di dunia. Walaupun kita mempunyai semua itu, tapi kita begitu lemah menghadapi kezaliman daripada sebuah negara yang sangat kecil. Jadi ada yang bertanya, kenapa jadi begini? Maka ada banyaklah jawapan. Cuma saya suka nak bagi jawapan yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, iaitu telah munculnya apa yang Rasulullah sebut sebagai tanduk syaitan. Rasulullah SAW bagi tahu akan muncul daripada timur Madinah, iaitu Najd, golongan ataupun tanduk syaitan yang memecah belahkan umat Islam, yang meruntuhkan khilafah umat Islam, yang pada hari ini sepatutnya ketua-ketua umat Islam berhimpun dan bermesyuarat di kota Mekah. Sepatutnya dalam keadaan getir begini, sepatutnya pihak yang menguasai kota Mekah sepatutnya memanggil pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia untuk membuat resolusi, mengkritik, mengancam, bahkan boleh isytiharkan jihad sekalipun. Kerana Mekah adalah pusat penyatuan umat Islam. Perkara itu boleh dilakukan, tetapi kerana cengkaman tanduk syaitan yang berlaku ke atas bumi Arab dan tanduk syaitan yang muncul daripada Najd dan mencengkam ke atas dua kota suci Mekah ini, maka dua kota suci Mekah ini tidak digunakan untuk menyatukan suara umat Islam, tidak digunakan untuk menyatukan kekuatan umat Islam. Tiada sebarang agenda untuk mengisytiharkan jihad atau memberi ancaman kepada negara yang menzalimi umat Islam. Tak ada. Maka walaupun kita kuat, walaupun kita kaya, macam kita sebut, banyak duit dihabiskan untuk hiburan, banyak duit dihabiskan untuk sukan, tapi nak berhimpun untuk menyatukan suara pun tak dapat. Dalam keadaan umat Islam dibunuh secara terang-terangan. Kerana apa? Fitnah tanduk syaitan telah pun muncul. Jadi moga-mogalah, tapi memang akan berlaku, fitnah ini akan akhirnya terpadam. Dan apabila Mekah tidak lagi dikuasai, dicengkam oleh tanduk syaitan, barulah insya-Allah akan berlaku pembebasan Baitul Maqdis. Kisah yang cukup panjang. Cuma saya mulakan dengan hakikat ini supaya kita sedar, walaupun kita belajar kuliah maghrib dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan, tapi tak bermakna kita lupakan saudara kita. Rasa bersalah tu tak tahu nak kata. Melihat melihat umat Islam dibunuh dan dirakamkan dan disebarkan video dia, dipamerkan tanpa rasa takut. Murahnya nilai kita pada hari ini, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, nyawa seorang Muslim itu lebih berharga daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tapi begitulah, apabila pusat umat Islam dicengkam oleh fitnah tanduk syaitan, maka fitnah ini tidak akan menyatukan umat Islam, tidak akan menyatukan umat Islam. Maka fitnah ini membiarkan kita berada dalam keadaan lemah, walaupun sepatutnya kita ni kuat. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi fitnah tanduk syaitan ini disebut berkali-kali oleh Rasulullah SAW dalam hadis, nak menunjukkan bahawa apabila munculnya fitnah ini, Wahabism,
fitnah Wahabi lah, kita kata Khawarij Wahabi, maka umat Islam ataupun syaitan ataupun musuh Islam akan benar-benar kuat ke atas umat Islam. Moga Allah peliharalah kita. Ada 3 golongan yang sangat fitnahnya sangat besar. Daripada golongan Yahudi, Zionis. Daripada golongan Nasrani, Freemason. Daripada golongan iman Islam, Wahabi. Jangan sampai fitnahnya dah sampai dalam hati kita ataupun dah sampai dalam rumah kita. Ini fitnah yang sangat dahsyat, sangat besar. Ini fitnah yang berkhidmat kepada Dajjal. Waliyahzubillah. Moga Allah pelihara. Ya, baik. Maka kita sambung pada muka surat 180. Macam kita sebut, kitab ini boleh di-download dengan mudah di dalam internet. Terbitan Jakim, terjemahan bagi Fiqh Manhaji jilid pertama, available, boleh dapati di dalam internet. Perkara yang membatalkan wuduk ataupun yang disebut sebagai nawaqidul wuduk. Dan kita dah melihat bahawa wuduk ini amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang berkaitan dengan 7 anggota sujud, yang merupakan juga sifat-sifat kesempurnaan ataupun penzahiran bagi sifat-sifat kesempurnaan manusia. Tetapi semua itu kita rendahkan, sujudkan dalam sujud, dan kita basuh ketika kita nak bersedia untuk melakukan solat. Dan ia merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana anggota-anggota wuduk kita akan bercahaya di hari akhirat. Dan dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan apa? Dengan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk, wuduk terbatal dengan 5 perkara. Pertama, semua yang keluar daripada kubul dan dubur, seperti kencing, tahi, darah, kentut dan lain-lain. Bahkan kata ulama, hatta kalau keluar ulat atau cacing sekalipun. Jadi maknanya kalau ada orang, contohnya lah, dia makan silap, perut penuh cacing, tiba-tiba cacing tu keluar daripada punggungnya, daripada lubang duburnya, maka itu juga dikira sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang keluar daripada kubul dan dubur. Kalau orang yang operate, jadi ada masalah, apa kita panggil, sistem perkumuhannya atau sistem najisnya, jadi terpaksa ditebuk ikut perutnya. Jadi kadang-kadang dia semayang tu, cuk terkeluar najis, cuk terkeluar, maka itu dimaafkan, okay? Dan dikira sebagai hukum salasilul baul. Salasilul baul maksudnya orang yang berterusan najisnya keluar, dia kena ambil wuduk dan cepat-cepat solat. Dan ketika itu tak dikira batal wuduknya kerana itu bukan kubul dan dubur. Kalau mazhab Abu Hanifah, dia lagi luas. Kalau keluar daripada kulit pun boleh batal wuduk. Kalau sesuatu yang keluar daripada tubuh badan. Kalau macam kita tak, keluar melalui kubul dan dubur. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, ataupun ghaid ni tempat yang rendah. Kita bacalah ayat Qurannya tuan-tuan. Nak cerita ni. Kalau kita kata ada setengah orang dia kata tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun menyentuh wanita itu batal wuduk. Jadi kita nak bacalah apa kata Imam Syafi'i. Betul ke au jaa ahadun minkum? Okey. Jadi ayat ini
ada disebut dalam surah An-Nisa ayat 85, tapi itu ketika solat arak masih belum diharamkan. Maka Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi ini ayat ni turun sebelum arak diharamkan. Jadi pada waktu ini arak diharamkan sebelum solat. Maksudnya jangan minum dalam keadaan kamu nak pergi bersolat, kerana pada waktu itu kamu tak tahu apa yang kamu sebutkan dan sebagainya. Tapi sebagian ulama kata ayat ni masih terpakai, iaitu bila kita nak bersolat, jangan bersolat macam orang mabuk. Hendaklah kita faham, dan kunci khusyuk adalah kita memahami apa yang kita sebut. Allah kata hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu sebut. Jadi ulama kata walaupun ayat ni turun sebelum pengharaman arak, maksudnya dah dekat pengharaman arak, tetapi still boleh digunakan walaupun arak diharamkan dalam merujuk jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu tak sedar apa yang kamu ucapkan. Maknanya sembahyanglah dengan hati yang hadir, akal yang hadir. Dan dalam ayat Al-Ma'idah 108 Allah SWT berfirman tentang wahai orang-orang beriman, bila kamu nak kerjakan solat, basuhlah muka kamu, tangan kamu sampai ke siku, sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu sehingga 2 buku lali. Kemudian wa in kuntum junubah, Allah kata kalau kamu berjunub, fattaharu, maka bersucilah, itu dengan mandi wajib. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kalau kamu sakit atau kamu berada di atas pemusafiran, ataupun jaa ahadum minkum minal ghaid. Ghaid itu sebenar-benarnya asalnya tempat yang rendah. Orang Arab dulu kalau nak buang air besar ataupun nak melaksanakan qada hajat, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang rendah. Janganlah qada hajat dekat tanah yang tinggi, nanti hujan turun, najis tu pun terbuka, pergi ke rumah masing-masing. Jadi mereka punya cara qada hajat, mereka akan baraza. Baraza ni maknanya pergi jauh dan pergi ke tempat-tempat rendah dan mereka akan qada hajat di situ. Jadi Al-Quran ni menggunakan ayat yang sangat sopan. Dia tak kata kalau kamu berak, macam itulah. Kalau kamu sakit ke, bermusafir ke, kamu berak, tak, dia tak sebut macam tu. Ataupun kamu buang air kecil, air besar, tak. Dia kata apa? Atau kamu datang daripada tanah yang rendah. Maksudnya Al-Quran ni menggunakan bahasa yang beradab. Dia tak sebut berak, tapi dia guna, kita panggil iktibar. Maknanya orang yang datang daripada tanah yang rendah tu selepas melaksanakan qada hajat. Jadi disebut apa yang berlaku selepas qada hajat sebagai kiasan pada qada hajat. Maka Al-Quran ini menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Jadi kemudian Allah kata aula mastumun nisa, ataupun kamu saling bersentuhan dengan wanita. Jadi sebab itu mazhab Syafi'i kata sentuh perempuan tu batal. Sebab mula masah dekat sini adalah sentuh. Tetapi mazhab Abu Hanifah kata tak, mula masah dekat sini adalah jima'. Maka mazhab Syafi'i kata tak, kami tak kata jima' sebab ayat sebelum itu Allah sebut wa in kuntum junubah, kalau kamu berjunub. Jadi kalau berjunub tu keadaan orang yang lepas berjima'. Jadi takkan Allah nak ulang 2 kali, berjunub, sakit, musafir, selepas qada hajat, kemudian berjunub lagi. Tak kena. Jadi lepas tu mazhab Syafi'i kata aula mastumun nisa tu bersentuhan kulit. Tapi kata sebahagian ulama mazhab Hanafi tak, itu Al-Quran ni kan terkenal dengan bahasa kiasan. Jadi kalau dia kias bersentuhan tu maksudnya jima'. Perbahasan yang panjang lah. Cuma kita nak kata mazhab Syafi'i juga mempunyai dalil daripada Al-Quran. Maka orang yang kata mazhab Syafi'i tak ada dalil sentuh wanita tu batal, itu sebenarnya orang yang tidak mendengar hujah ulama mazhab Syafi'i. Baik. Jadi Allah kata kalau kamu datang daripada tanah yang rendah, ataupun kamu datang selepas qada hajat, itu maksudnya qada hajat membatalkan, jelas. Sementara hadis pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima
solat seseorang daripada kamu apabila dia berlaku hadas. Berlaku hadas sama ada kecil atau besar lah. Di sini kecil lah. Hatta yatawadda, sehingga dia berwuduk. Faqala rajulun min Hadramaut, seorang lelaki daripada Hadramaut berkata, mal hadas ya Aba Hurairah? Qala fusaun au duratun. Maka kata kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama ada kentut yang senyap, fusaun. Maknanya fusaun, kentut yang tak berbunyi. Au duratun, duratun kentut yang berbunyi. Jadi maknanya kalau kamu sembahyang tiba-tiba kamu berhadas, maka apa maksudnya? Allah tak terima. Maksudnya kalau kamu sembahyang kamu kentut, ataupun kamu apa kita panggil berbunyi ke tak berbunyi, fusaun ataupun duratun, maka angin yang keluar daripada dubur jelas membatalkan solat. Kemudian ulama bincang lagi, ada tak angin yang keluar daripada kubul, daripada kepala zakar ataupun daripada faraj perempuan wanita? Ada tak angin yang keluar daripada kubul? Kalau keluar, dia dihukumkan sebagai membatalkan wudu ataupun tidak, sebab dia benda-benda yang jarang berlaku ataupun mungkin tak berlaku, ataupun kalau berlaku kena sakit. Dalam mazhab Syafi'i tetap andai kata ada angin yang keluar daripada kepala zakar, daripada saluran kencing, wanita ke lelaki, tetap membatalkan wudu. Hatta kalau yang keluar tu keras sekalipun, katalah yang keluar tu biji-biji orang apa kita panggil batu karang, biji-biji batu karang yang keluar tu berbiji, bukan cair. Yang keluar tu adalah biji. Orang batu karang, katalah kencing berdarah ataupun tiba-tiba ada biji yang keluar daripada zakarnya, juga ada saluran kencingnya, itu juga dikira sebagai membatalkan wudu. Jadi apa sahajalah yang keluar, ulat ke, batu ke, cecair ke, angin ke, tetap membatalkan wudu. Dan itulah mazhab Syafi'i, dan mazhab lain ada sebagainya yang lebih luas lagi. Dan dikiaskan perkara yang tersebut dengan semua benda yang keluar daripada kubul dan dubur sekalipun suci. Seperti ulama kata, apa contoh benda yang suci keluar daripada dubur, kubul? Ulama kata air mani contohnya. Cuma air mani ulama tak masukkan. Ada sebagian ulama kata suci, tapi dia mewajibkan mandi. Dia mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wuduk. Dia mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wuduk. Ataupun kita kata apa sahaja benda yang suci, batu sekalipun tetap membatalkan wudu. Baik. Kemudian tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap. Kalau tidur yang mutamakin, kita akan baca ada 4 syarat. Kita akan baca ada 4 syarat. Dan tidur yang tidak tetap ni maksud iaitu tidur yang tidak mutamakin, iaitu tidur yang mana punggungnya itu tidak kemas lah kita kata, tidak menutup apa kita panggil kebarangkalian yang boleh berlaku, kentut khususnya. Maksud tetap di sini ialah duduk dalam keadaan punggung bertaut rapat dengan lantai. Manakala maksud tidak tetap pula ialah terdapat rongga di antara punggung dan lantai. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawadda. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwuduk. Sebab apa? Sebab dia pun tak tahu adakah dia telah melakukan perkara yang membatalkan wuduk ataupun tak. Entah-entah waktu dia tidur dia garu dekat kubul dan dubur ke, entah-entah dia tidur ada angin keluar ke, dia tak tahu. Maka dihukumkan sebagai batal wuduknya. Begitu juga of course lah kalau orang gila, orang pengsan, itu jelas sebab dia lebih berat daripada tidur. Adapun orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tetap, wuduknya tidak batal kerana dia akan terasa sesuatu yang keluar daripada duburnya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, uqimatis solah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim. Qomat telah didirikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang yunaji rajulan, sedang bercakap-cakap dengan seorang lelaki. Munajat ni maknanya bercakap dengan, macam kita kata dengan perlahan ataupun berbisik
Jadi Nabi SAW bercakap dengan seorang lelaki, falam yazal yunajihi, dan masih lagi bercakap hatta nama ashabuhu. Maka ada sebahagian para sahabat yang masih menunggu Rasulullah SAW untuk sembahyang bersama Rasulullah. Duk tunggu Rasulullah. Ada yang tertidur. Ada yang tertidur. Maka Rasulullah datang, Rasulullah sembahyang dengan mereka, dan Rasulullah tak suruh mereka ambil wuduk. Jadi maknanya mereka tidur dalam keadaan yang tetap. Hadis yang lain pula daripada Anas radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun. Ada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, para sahabat Nabi tidur, kemudian mereka terus bersolat, sedangkan mereka tidak mengambil wuduk semula. Jadi biasanya zaman sekarang ni, saya pun pernah berlaku tertidur waktu solat Jumaat. Bukan solat Jumaat, tertidur waktu dengan khutbah solat Jumaat. Okay. Jadi ada setengah orang dia tak faham, dia pergi tengking ni, bangun pergi ambil wuduk tu, dah nak sembahyang ni. Jangan buat macam tu. Kalau ia pun semangat nak marah orang, kena tahu hukum dulu. Jadi pertama, ya, teguran sebegitu memalukan, kemudian menyalahi hukum, kecuali dia tahu sebab dia tidur dalam keadaan punggung yang tetap. Jadi Rasulullah SAW lain. Rasulullah SAW dia tidur baring sekalipun, dia boleh bangun terus sembahyang. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah, tak berwuduk? Maka Rasul kata, oh, mata aku tidur, tapi hati aku tak pernah tidur. Bahkan macam kita sebut, Rasulullah disebut walaupun tidur, tetapi Rasulullah oleh kerana hatinya tak tidur. Bahkan disebut dalam sebagian hadis, semua para Nabi begitu. Percakapan yang diucapkan oleh orang sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah boleh faham dan dengar. Dan sebab tu kadang-kadang Rasulullah bangun tidur terus bercakap tentang topik yang dibincangkan. Itu namanya hati Rasulullah tidak pernah tidur. Kerana tidur tu lalai kan. Jadi hati Rasulullah tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa kita panggil, bila bangun itu khasais, itu hukum khusus buat Rasulullah. Kita jangan buat. Kita jangan buat, saya tak pernah lalai. Itu sembang gari namanya, itu sembang gari. Ini khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga satu kisah yang masyhur. Imam Syafi'i bangun tak ambil wuduk juga. Tahu kan kisah Imam Syafi'i ni? Imam Syafi'i ni masyhur, sangat rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni sentiasa mendoakan Imam Syafi'i lepas solat. Tak pernah tinggal doa untuk Imam Syafi'i. Disebut Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah tinggal doa untuk 4 orang. Dan salah seorangnya Imam Syafi'i. Jadi anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal ni bertanyalah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i Muhammad bin Idris yang kau selalu doa ni siapa ni? Tak pernah tinggal sembahyang. Bahkan ulama kata itulah keberkatan yang diperolehi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun ada sebahagian mujtahid pada zaman beliau seperti Imam Tabari tidak bersetuju beliau sebagai fuqaha. Sebab buku-buku Imam Ahmad bin Hanbal, buku-buku hadis dan riwayat, Musnad Ahmad, Kitab Zuhdul Kabir, ini semua kitab-kitab riwayat, bukan kitab berkenaan dengan ijtihad atau fatwa, tak. Jadi Imam Tabari pada zaman beliau ketika berbicara tentang ikhtilaf fuqaha tak memasukkan Imam Ahmad dalam kitab beliau. Jadi pengikut Imam Ahmad yang ta'assub, maka mereka anti dengan Imam Tabari. Dan ketika Imam Tabari meninggal dunia, mereka kepung rumah tu, tak nak bagi dikebumikan. Ta'assub berlaku, ta'assub begitu situ. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal dunia dan kemudian anak-anak murid Imam Ahmad bin Hanbal bertebaran di seluruh banyak tempat, maka Allah bangkitkan satu orang ulama namanya Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali, anak murid kepada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia buat? Dialah yang berkhidmat kepada fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ditanya soalan-soalan fiqah, tapi dia tak pernah himpunkan fatwa dia, tak pernah. Kitab dia kitab riwayat, kitab hadis. Jadi apa yang dibuat oleh Imam Hafiz Abu Bakar Al-Khallal, dia pun bermusafir, berjumpa dengan anak-anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, tanya soalan fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hanbal, dihimpunkan sehingga lengkap menjadi satu koleksi fatwa yang akhirnya membentuk mazhab Imam Ahmad. Jadi ulama kata berkat Imam Ahmad berkhidmat dan kasih dan doa pada Imam Syafi'i, akhirnya Allah lantik dia daripada imam-imam mazhab yang kekal sampai hari ini.
luar biasa. Jadi kisah yang masyhur, anak dia tanya, wahai ayah, kenapa kau asyik doa pada Imam Syafi'i ni, hebat sangat ke orang ni? Oh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ni ibarat matahari bagi dunia, afiat bagi badan, tak ada pengganti lah. Ketika Imam Ahmad datang ke Mekah, Imam Syafi'i tengah mengajar kat Mekah. Imam Ahmad ni ulama hadis, biasa suka cari guru-guru yang tua-tua, sebab guru-guru yang tua ni hidupnya panjang, jadi sanad ni sanad ali, sanad tinggi, perawinya sedikit. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tertarik kepada Imam Syafi'i. Walaupun seorang pemuda yang masih mengajar di Mekah, maka dia pun duduk di majlis Imam Syafi'i, duduk. Dan bila ditanya kepada beliau, kenapa kau belajar dengan budak muda? Kau datang daripada Baghdad. Imam Ahmad daripada Baghdad, datang dari jauh-jauh duduk kat Mekah, belajar dengan pemuda. Buat apa? Kita datang nak cari riwayat diambil daripada orang-orang tua, supaya sanadnya tinggi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku terlepas sanad tinggi, aku boleh ambil sanad rendah. Tapi kalau aku terlepas akal pemuda Quraisy ni, aku rasa aku akan takkan jumpa dah sampai bila-bila. Jadi Imam Ahmad memang kasih sangat pada Imam Syafi'i. Jadi datanglah satu ketika Imam Syafi'i ni guru saya cerita, di Jordan dulu. Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai naik kuda, terus terjun dengan dua kakinya. Tung. Anak perempuan tengok, intai, kelojoh betul. Orang sepatutnya turunlah satu kaki dulu, baru kaki yang kedua. Ini terjun dua-dua kaki. La haula wala quwwata illa billah. Lepas tu malam tu makan banyak pula, makan sampai licin. Imam Ahmad jamu, makan sampai licin. Kata anak perempuan dia, banyak makan pula orang ni. Banyak makan, macam mana boleh jadi imam hebat sangat ni? Kemudian tidur, bangun terus solat, tak ambil wuduk pun. Allah, macam mana ni? Jadi ketika sebelum berpisah, maka anak perempuan tu pergi jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, hebat sangat ke dia ni? Aku tengok datang loncat dua kaki, makan banyak, tidur, bangun tak ambil wuduk. Maka Imam Ahmad senyum dan dia kata, Imam Syafi'i ni ada anak aku nak bertanyalah beberapa soalan. Kenapa kau begini? Maka dia kata, aku turun kedua-dua kaki tu nak menzahirkan kegembiraan aku berjumpa dengan bapa kamu, orang soleh. Imam Ahmad masyhur kan, orang yang sangat zuhud, soleh. Anak dia jadi qadhi pun dia tak makan duit anak dia, takut syubhat. Imam Ahmad. Jadi aku turun kedua-dua kaki nak menunjukkan kegembiraan aku bertemu dengan bapa kamu. Yang kedua, bila aku makan banyak, dia kata, mana rumah yang mempunyai makanan yang lebih halal daripada makanan di rumah Imam Ahmad? Ayah kamu ni zuhud, warak, memang pasti makanan yang dijamu tu tak ada syubhat. Apabila makanan tu halal dan bersih, maka dia syifa, dia satu kesembuhan bagi tubuh badan dan hati. Nak cari makanan macam ni kat mana lagi? Kat rumah ni Imam Ahmad, dia makanlah banyak makanan yang halal, diyakini begitu. Yang ketiga, waktu malam tadi aku tak tidur pun, kata Imam Syafi'i. Aku berbaring dalam keadaan aku berfikir tentang satu hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah nampak satu orang pemuda, budak-budak sedang bermain dengan burung. Dulunya bermain dengan burung, tapi sekarang dah tak main. Maka Rasulullah pun kata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecil kamu tu? Burung kecil tu dah mati. Jadi dulu Rasul nampak dia main, kemudian dia dah tak main. Maka Rasul ni, apa khabar, apa dia buat sekarang ni? Jadi kata Imam Syafi'i, dengan hadis itu aku telah mengeluarkan 70 lebih hukum pada satu malam tu lah. Jadi aku tak tidur pun, aku bangun terus melakukan solat, sebab tak tertidur. Jadi itu berlaku pada ulama-ulama besar macam tu je, tuan-tuan. Kita kalau ada yang buat macam tu, kita tempeleng je lah. Maksudnya ambil lah wuduk, jangan duduk ngada-ngada nak jadi imam lah. Jadi dalam kitab fiqh ni disebut ada 4 syarat. 4 syarat. Wuduk yang tidak, tidur yang tidak membatalkan wuduk, iaitu tidur yang merapatkan tempat duduknya dengan ataupun dengan lantai
iaitu lubang duburnya itu berhimpit, bersentuhan dengan lantai, iaitu menyebabkan angin tidak mungkin keluar. Itu satu. Yang kedua, hendaklah orang yang tidur itu dia punya fizikal dia tu tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Dah azan ke? Belum lagi. Dah azan, kita azan ke? Belum azan lagi. Dah azan. Okey. Ini sah. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang tidur secara duduk itu hendaklah orang yang normal dari segi fizikalnya. Laisa mufritan fil badanah wala fin nuhul. Tidak terlampau gemuk, tidak terlampau kurus. Maksudnya kalau terlampau gemuk ataupun terlampau kurus, mungkin kalau gemuk kita kata mungkin luang udara untuk keluar tu masih lagi besar. Ataupun kalau terlalu kurus juga tak susah nak dikatakan rapat ke lantai. Maka ini yang disebut
terlampau kurus atau gemuk yang menyebabkan ada ruang. Kemudian an yastayqidhu 'ala al-halati allati nama 'alaiha, dan dia bangun tidur dalam keadaan dia tidur seperti mana dia duduk. Dia bangun tidur ketika seperti mana dia dalam keadaan duduk yang kemas. Kalau dia tidur duduk tiba-tiba bangun tidur dalam keadaan baring, tak boleh lah. Kemudian an la yukhbirahu ma'sumun. Inda ramli bi khuruji rihi minhu athna nawmi wa yakfi 'adlun inda Ibn Hajar. Maksudnya tidaklah ada seorang yang tidak menipu. Kalau kata Imam Ibn Hajar, cukup orang tu orang yang adil, ataupun orang yang kita panggil bukan adil di sini, adil tidak zalim. Maksud adil di sini nak orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi dengan syarat tak ada orang beritahu, tadi hang terkentut aku dengar waktu hang tidur. Di syarat dia 4. Pertama, tidurnya rapat ke lantai, punggungnya rapat ke lantai, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus, bangun dalam keadaan seperti mana dia tidur, dan tidak diberitahu oleh orang lain yang dipercayai ataupun yang soleh, bukan orang yang fasik, iaitu dia telah melakukan perkara yang membatalkan kentut ketika dia tidur. Itu syarat dia. Okey, kita habiskan sedikit tuan-tuan. InsyaAllah kita okey. Baik. Kemudian hilang akal. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa para sahabat tidur dalam keadaan duduk yang tetap kerana mereka berada dalam masjid sedang menunggu untuk bersolat dan berharap-harap supaya Rasulullah SAW segera menghentikan perbuatannya dan bersolat bersama-sama mereka. Dan kita pun tahu ada kalanya Rasulullah SAW jarak antara Rasulullah kata kita panggil solat isyak ni boleh ditakhirkan sampai ke kalau tak 1/3 malam. Dia solat ni dia ada waktu-waktu dia. Okey, ada sampai kalau kita panjang makruh, antaranya kalau kita panjangkan solat isyak lebih daripada separuh malam. Itu dah kira tanpa hajat boleh jatuh pada makruh. Itu panggil harus dengan makruh. Tapi sebelum itu luas. Sebab itulah kalau kita tengok ada hujah mengapa dibuat kuliah antara maghrib dengan isyak. Ada hujah kenapa dibuat kuliah antara maghrib dengan isyak. Walaupun kalau kita tengok ulama zaman dulu, zaman tak ada lampu, maghrib dengan isyak ni waktu ibadah. Zaman sekarang kita banyak kuliah kerana peluang yang ada untuk majlis ilmu antaranya pada waktu tersebut, meraihkan kepada perubahan waktu masyarakat. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, pitam, sakit atau gila. Ini kalau kita kata kalau tidur pun membatalkan wuduk, maka jelaslah kias aulawi, kias lebih utama lagi. Orang yang mabuk, pitam ataupun sakit atau gila yang menyebabkan sesuatu boleh keluar daripada duburnya tanpa dia sedari, maka itu juga membatalkan wuduk. Hal ini dikiaskan dengan tidur kerana hilang akal itu lebih berat daripadanya. Okey, jelas. Kemudian seorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain tanpa berlapik. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan senaraikan yang disebutkan perempuan yang disentuh tanpa berlapik tu, yang tak batal ada 18 orang. Di sini disebut 7 kerana nasab, 7 seumpamanya kerana susuan, dan 4 kerana perkahwinan. Jadi 7 kerana nasab saya bacalah. Ibu, anak perempuan, adik-beradik, saudara kandung perempuan, mak saudara belah ayah, mak saudara belah ibu, anak perempuan, anak saudara, anak perempuan bagi saudara lelaki, anak perempuan bagi saudara perempuan, iaitu anak saudara kita lah kita panggil. Bukan anak saudara suami anak kita, suami adik kita. Anak saudara apa kita panggil, anak daripada adik-beradik kita. Itu 7 yang sentuh tak batal. Sentuh 7 lagi seumpamanya daripada susuan, seumpama belah isteri kita. Ibu dia kita sentuh tak batal dan sebagainya. Kemudian
Dan 4 daripada perkahwinan. 7 lagi daripada susuan. Adik-beradik susuan kita, apabila kita menyusu daripada apa kita panggil seseorang wanita, maka wanita tersebut pun jadi macam ibu kita, maka dia punya susu galur pun macam nasab juga. Jadi itu dah 7 campur 7, 14. Dan kemudian 4 daripada perkahwinan, iaitu ibu bagi isteri, kemudian anak perempuan bagi isteri. Kalau kita ada anak perempuan, anak tiri lah kita panggil. Kemudian isteri bagi bapa, maksudnya bukan mak kita, bapa kita kahwin baru. Itu pun dipanggil tak membatalkan wuduk. Ataupun isteri bagi anak lelaki juga tak membatalkan wuduk. Jadi kesemuanya ni 18 orang, sentuh tak batal wuduk. Dan syarat-syarat dia, pertama, sentuh dengan kulit. Kalau kita sentuh gigi ke, sentuh kuku ke, sentuh rambut, tak batal. Begitu juga dengan berbeza jantina, tu jelas lah. Kalau ada orang lelaki tapi muka macam perempuan, kita panggil syabun amrod, lelaki yang tak ada bulu di muka, muka macam perempuan, sentuh dia tak batal wuduk. Jangan ngada batal, dia tak batal. Walaupun dia kata, kalaulah dia LGBT sekalipun, dia buat pembedahan lah, waliyazubillah, dia tetap dihukumkan lelaki. Tidak ada harta warisan ke apa ke, dia tetap dihukumkan adalah lelaki walaupun dia jadi perempuan, waliyazubillah. Ataupun perempuan yang tukar jadi lelaki pun tetap dikira sebagai perempuan. Mengubah jantina melalui operation tak ubah apa-apa hukum. Itu yang waliyazubillah banyak kes kan, banyak kes, ya Allah. Kan negara barat ni dibala sekarang ni dengan masalah LGBT. Ada kes pelajar lelaki yang kononnya bertukar jadi wanita, masuk tandas wanita, kemudian naik rang ni naik nafsu, pergi robol pelajar wanita dalam tandas tersebut. Itu belum cerita sukan-sukan lagi kan. Mana-mana sukan yang ada lelaki tukar jadi wanita, dia lah duk menang. Dia lah duk menang. Banyaklah, waliyazubillah. Baik, kemudian hendaklah kedua-dua wanita, lelaki dan perempuan itu telah mencapai had yang mencapai had yang disyahwati secara uruf. Kalau mana orang tengok, orang akan ada keinginan nak berkahwin, dan tidak mencapai ataupun mempunyai mana-mana tanda baligh lah. Tapi bukan maksudnya saya semak dekat sini tak disebut, disebut sekitar 3-4 tahun, 3-4 tahun ke bawah, yang maknanya orang tengok tak ada had syahwat. Kemudian hendaklah mereka ajnabi, tak ada sebab pengharaman. Macam kita sebut tadi, sebab pengharaman ada 3. Pertama, nasab keturunan. Kedua, susuan. Yang ketiga, perkahwinan, 18 orang tadi. Dan kemudian tanpa ada pelapik. Kalau ada pelapik walaupun nipis, walaupun tisu jadi pelapik, tak batal. Walaupun tisu jadi pelapik tak batal, kain sutera jadi pelapik tak batal. Jadi itu syarat dia. Dan kemudian hal ini Allah berfirman, aula mastumun nisa, ataupun kamu bersentuhan dengan wanita. Jadi mazhab Syafi'i kita dah kata itu merujuk kepada persentuhan kulit. Dan kita tutup dengan yang terakhir, sebab yang kelima. Jadi sebab yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap. Yang ketiga, perkara yang menghilangkan akal, seperti gila, pengsan, ataupun mabuk dan sebagainya. Keempat, bersentuhan kulit dengan wanita. Macam kita sebut, tapi Ustaz, kalau kita nak tidur macam mana kita wuduk sentuh isteri? Ulama kata wuduk untuk tidur, pahalanya hukumnya tak terbatal dengan menyentuh isteri. Dia tetap dapat pahala. Okey. Tetapi kalau berjimat batal lah. Okey. Apa kita panggil, tetapi wuduk yang telah menyentuh isteri tersebut hanya boleh buat tidur, tak boleh buat ibadat. Tak boleh buat ibadat. Baik. Kemudian menyentuh kemaluan manusia, tak kiralah budak kecil sekalipun, ataupun menyentuh kubul dan dubur. Kalau kubul, kita sentuh kepala zakar tu, kepala zakar yang ada lekuk tu dan ke atas, kita sentuh tu batal wuduk. Ustaz, budak kecil, ya batal wuduk. Kita basuh anak kita tukar pampers, kita sentuh bahagian kubulnya, batal wuduk.
Ataupun kita sentuh bahagian dubur, iaitu tempat lubang keluar najis yang berkedut-kedut itu, dan juga termasuk dengan kulit yang bersentuhan ketika kita berdiri. Okey. Itu dia panggil kubur, dan juga sofhah dia punya piring dia, ataupun dia panggil apa, kawasan dia lah. Maka kalau kita sentuh dekat situ, walaupun orang lain, walaupun anak kita, walaupun seorang bayi, tetap dikira membatalkan wuduk. Kerana apa? Ulama kata hikmahnya, memang ada hadis lah. Kemudian hikmah ni kerana tempat-tempat tu tempat syahwat, dan seorang yang dalam keadaan berwuduk ni tak sesuai lah, apa kita panggil, menyentuh sesuatu yang menimbulkan syahwat. Walaupun dia kata saya anak perempuan saya kecil, mana ada syahwat saya sentuh. Ya, tetapi tempat tu tempat kubur dan dubur, madan syahwat, jadi batal juga wuduk. Maka ni 5 perkara yang disebabkan batalnya wuduk. InsyaAllah pada masa yang sama kita akan tengok kepada apakah amalan-amalan yang disyaratkan untuk kita berwuduk. Ada sunat, amalan yang disunatkan untuk berwuduk, kita dah terang itu 20. Kemudian kita tengok pada amalan yang wajib kena ada wuduk. Bila kita nak melakukannya, wajib ada wuduk. InsyaAllah kita akan tengok. Saya setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak, dan moga-moga kita sambung lagi. Dan jangan lupalah doa pada saudara-saudara kita. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina